Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, anak-anak tahun 3 akan mempelajari tajuk yang ada dalam buku teks pada muka surat 26 hingga 29, iaitu tajuknya Kefahaman Surah Al-Fatihah. Kefahaman Surah Al-Fatihah. Jadi kita nak mempelajari hari ini bagaimana kita nak memahami surah Al-Fatihah. Kita bukan hanya baca saja, kita nak faham isi kandungan dia. Jom kita teruskan. Yang pertama sekali, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita dah pun baca surah Al-Fatihah. Kita akan mempelajari ataupun mengetahui satu persatu makna ayat, maksud ayat surah Al-Fatihah daripada ayat 1 hingga ayat 7. Kita lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita sebut maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yawmiddin. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi itulah maksud ayat daripada ayat 1 hingga ayat ke-7. Kita lihat soal jawab antara murid dengan gurunya ini. Baik, soalan ditanya oleh murid. Di manakah surah Al-Fatihah diturunkan? Apa jawapannya? Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Jadi surah ini dinamakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah dinamakan surah Al-Makkiyah. Soalan seterusnya, kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Kenapa dia dinamakan sebagai Al-Fatihah? Jawapannya, kerana Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Surah ini yang pertama dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah tu bermaksud pembukaan, dan ia merupakan surah pertama dalam susunan surah Al-Quran, dan itulah dinamakan sebagai pembukaan ataupun Al-Fatihah di dalam bahasa Arab.
Soalan seterusnya, surah Al-Fatihah ada nama lain tak? Jawapannya ada. Surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, nama lain bagi surah Al-Fatihah. Ada lagi soalan. Betul ke surah Al-Fatihah ni rukun solat? Betul. Kita wajib baca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Jadi setiap hari wajib baca 17 kali surah Al-Fatihah sebab ada 17 rakaat. Setiap kali kita solat ada 17 rakaat setiap hari. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, semua sekali 17 kali. Sekurang-kurangnya 17 kali wajib baca surah Al-Fatihah. Waktu lain boleh tak nak baca surah Al-Fatihah? Jawapannya boleh sahaja, bila-bila masa boleh baca Al-Fatihah. Yang wajibnya 17 kali dalam setiap rakaat salat. Baik, kita lihat pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Yang ini boleh tengok dalam buku teks pada muka surat 29. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Fatihah? Yang pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan keagungannya. Kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu adalah pujian kepada Allah. Jadi kita juga digalakkan, disunatkan untuk memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah adalah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana surah Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sering mengucapkan Alhamdulillah. Bila nak ucap Alhamdulillah, kita nak ucap Alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim tu, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengajaran dia berkasih sayang sesama makhluk, sesama manusia, antara manusia dan haiwan dan sebagainya. Yang kedua, meraih pahala sebanyaknya. Sebab Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, jadi berusaha membuat kebaikan supaya beroleh pahala sebanyaknya. Sebab Allah Maha Pemurah Maha Penyayang. Kita lihat yang seterusnya, yang ketiga, ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surah Al-Fatihah, yang mana ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Itu yang dimaksudkan ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak menunjukkan cara kita mentauhidkan? Mentauhidkan bermaksud mengesakan Allah. Allah hanya satu. Menyembah Allah seperti menunaikan solat, kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang keempat, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dia yang mana? Surah Al-Fatihah yang keempat ini. Doa itu, doanya ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan sambung lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang diredai, iaitu sentiasa berada dalam agama Islam. Jadi macam mana nak mohon hidayah kepada Allah, macam mana nak mohon tunjukkan jalan yang lurus? Antaranya kita, yang pertama ini, belajar agama supaya kita faham agama, supaya kita yakin dengan agama Islam dan sentiasa berada dalam agama Islam. Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik. Bersahabat, berkawan dengan rakan yang baik supaya rakan kita ini
membawa kita ke jalan yang baik. Kalau berkawan dengan sahabat yang tak baik, mungkin dia akan bawa kita ke jalan yang tak baik. Jadi kita digalakkan bersahabat dengan rakan yang baik. Seterusnya, kita ke bawah lagi. Kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Maksudnya faedah kita mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah yang di atas tadi. Apa faedah kita dapat? Kita akan yang pertama mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Kita sedar Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia dan sebagainya. Yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Maksudnya berusaha melakukan kebaikan. Yang ketiga, membentuk akidah yang kukuh. Akidah yang berada dalam diri kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kukuh jika kita mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Kita jadi orang yang berakhlak baik. Baik, itu sahaja video untuk hari ini, kali ini. Semoga kita dapat membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Semoga kita dapat memahami isi kandungan Al-Fatihah. Semoga kita dapat mengamalkan pengajaran daripada surah Al-Fatihah dan kita dapat faedah daripadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.